Astaghfirullahalazim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana syafi'ana wa qurratu a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilayka ya'udu salam. Fahayyina rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata dar salam. Tabarakta rabbana ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna, ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman. Wa kullan atayna hikma wa 'ilma wa sakharna ma'a Daud al-jibala sabbahna wa tayra wa kunna fa'ilin. Ya rabb Sulaiman wa ya rabb Ibrahim wa ya rabb Musa wa Isa wa ya rabb Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Akhrijna min zulumatil jahli wan nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmika wa ab'idna nisyan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala, semua kita syukur pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih lagi Allah Ta'ala memperkekalkan kita dalam keberadaan kita dalam rumah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang terbaiknya pada malam-malam Ramadan, kita mendirikan malam Ramadan dan diharapkan dengan penuh keikhlasan, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita yang menghidupkan malam-malam Ramadan ini. Bahkan pula kita berada pun pada fasa yang kedua, bahkan kita nak masuk pada fasa yang terakhir. Tuan-tuan, hadirin hadirat, harus kita ingat bahawa Ramadan ni datang bahkan berlalu begitu cepat. Jadi kalau kita tak rebut dan kita tak tagih dan kita tak ambil Ramadan ni, maka sebenarnya kita cukup menjadi orang yang celaka kalau kita buat tak tahu kepada Ramadan. Maka sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana dia naik mimbar, pada langkahan pertama Nabi aminkan, langkahan kedua Nabi aminkan, langkahan ketiga Nabi nak baca khutbah, Nabi aminkan. Maka sebenarnya sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, kenapa mengaminkan setiap kali Nabi SAW melangkahkan kaki untuk naik atas mimbar? Maka sebenarnya antara salah satu doa yang aku aminkan daripada Jibril AS adalah dikala mana masuk saja bulan Ramadan, hamba aku masuk saja bulan Ramadan, umatku masuk saja bulan Ramadan. Tapi selepas mana berlalu saja Ramadan, dia berada pada tahap yang sama, bahkan dia buat tak tahu bulan-bulan Ramadan, bahkan dia termasuk dalam kalangan orang yang cukup celaka. Maka Nabi mengaminkan doa kepada kita yang buat-buat tak tahu kepada bulan Ramadan. Maka tuan-tuan, kita berada dalam bulan Ramadan yang cukup dah nak habis dah ni. Maka masa dia semakin lama, semakin habis, semakin bernilai dan amat bernilai. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya kita berada dalam keadaan kerugian, melainkan orang yang sentiasa beriman pada Allah Ta'ala, yang mereka ni sentiasa berpesan-pesan kepada kebaikan dan juga berpesan-pesan kepada kesabaran. Tuan-tuan, kita juga berada pada fasa yang Allah Ta'ala melimpahkan kemaghfiratan. Maghfirah ni masuk bahasa Melayu apa? Bahasa Melayu dia adalah Allah nak buka pintu keampunan pada diri kita. Maka bila sebut saja keampunan, kita ni manusia yang tak terlepas daripada melakukan salah, noda dan dosa pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka Allah Ta'ala tunggu saja ungkapan-ungkapan untuk kita bertaubat pada Allah, untuk Allah ampunkan kita pada fasa awsatuhu maghfirah. Maka sebenarnya tuan-tuan, bila kita perlukan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni, maka kita kena mencari keampunan. Maka sebenarnya kita kalau orang yang banyak dosa, kita berada dalam keadaan cukup keluh kesah. Bahkan kalau kita tidak bertaubat akan dosa kita, kita sentiasa akan terus berada dalam keadaan yang gelisah, resah kerana dosa kita. Maka selepas kita ungkapkan kata-kata taubat, pasti akan melahirkan ketenangan pada diri kita. Seorang sahabat, dia telah datang bertemu dengan Nabi SAW dalam satu riwayat hadis dalam kitab Imam Tirmizi. Riwayat juga daripada Imam Tirmizi. Dia mengatakan bahawa dia berjalan dan berjumpa dengan Nabi SAW dan juga memperkatakan tentang satu perkara. Nabi kata, tak payahlah duk cakap banyak sangat bohong. Tak payah bercakap bohonglah dengan aku. Maka Nabi SAW bila mana orang nak tipu dia sikit pun, Nabi tahu bahawa dia tu bercakap tipu. Maka adalah lebih baik kamu balik rumah, kemudian kamu bertaubatlah pada Allah dengan kata-kata tipu yang selalu kamu duk cakap ni. Tuan-tuan, itu bermaksud kita bercakap bohong
kalau nak minta, kalau nak bagi selesai bohong kita, dosa kita pada Allah Ta'ala, mesti dengan ungkapan taubat. Itu bohong, itu tipu, cakap-cakap tipu. Ini kan lagi dosa yang lebih besar daripada tipu, memerlukan kepada perkataan taubat. Maka sahabat Nabi tadi pun balik di rumah, dia rasa gelisah, keluh kesah selagi mana dia tidak buat taubat tersebut. Ungkapan taubat tersebut yang selalu kita war-warkan adalah dia mengetahui dosa yang dia buat, maka dia beristighfar atas dosa yang dia buat dan dia berazam untuk tidak mahu mengulang semula dosa yang dia buat. Maka setelah mana dia mempraktikkan taubat tadi pada Allah dengan sungguh-sungguh taubat, maka rasanya lahir pada diri dia rasa yang cukup tenang. Maka tuan-tuan, pada saat yang kedua dan saat penghabisan ni, perbanyakkan kita taubat pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan kita menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yes, Nabi kata semua kita ni akan masuk dalam syurga Allah Ta'ala. Semua, tak terkecuali seorang pun. Mana dalilnya? Abu Zar Al-Ghifar berjalan dengan Nabi SAW. Huratan min huratil Madinah. Masuk dalam lubang ataupun kawasan-kawasan kecil daripada bumi Madinah. Tuan-tuan hadirin hadirat, bumi Madinah, bumi keberkatan yang Nabi doakan mudah-mudahan ada berkat pada bumi tersebut. Ada jasad Nabi SAW di bumi Madinah. Menjadi kemuliaan kepada kita, kita pergi ziarah Nabi SAW di bumi Madinah. Mendapat ketenangan rahmat pada Allah Ta'ala ketika mana kita berada di bumi Madinah. Sebabnya Nabi mendoakan agar negara Madinah ini, bumi Madinah ini diberikan keberkatan padanya. Begitu juga dengan Mekah. Mekah bukan Nabi SAW yang mendoakan keberkatan pada dia. Baitullahil Haram telah dibina oleh Nabi Ismail dan juga Ibrahim AS. Maka sahaja Ibrahim Khalilullah berdoakan pada Allah Subhanahu Wa Taala, berikan kepada bumi Mekah ini keberkatan. Maka Mekah didoakan keberkatan oleh Ibrahim Khalilullah dan Madinah didoakan keberkatan bumi tersebut oleh Nabi SAW. Ketika mana dia berjalan dengan Abu Zar Al-Ghifar masuk daripada celah-celah bandar kecil ataupun kampung kecil dalam bumi Madinah, maka berhadapan dengan mereka adalah Bukit Uhud. Bukit Uhud duduk depan mereka tu. Maka Nabi kata kepada Abu Zar, wahai Abu Zar, hang nampak tak Bukit Uhud tu? Abu Zar kata apa? Takkan aku nak kata tak nampak. Sebab Bukit Uhud tu bapak punya besar. Kita duduk tu dia. Kalau duduk di Kedah pun gunung jerai. Kalau duduk pada jauh nampak tak gunung jerai? Nampak lah, takkan nak kata tak nampak. Ni berdepan dengan Bukit Uhud. Lagilah, Bukit Uhud tersebut bukit yang kata kepada Nabi, aku cinta kamu ya Rasulullah. Nabi pun melahirkan, aku cinta kamu wahai Uhud, dan akan berada dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukit yang nama Uhud ni. Dan Nabi kata, wahai Abu Dhar, kalau Allah Ta'ala jadikan bukit tersebut, ini riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim dalam kitab Lu'lu'al Marjan. Hang tengok bukit ni, kalau bukit ni jadi emas sekalipun, Allah bagi ke aku keseluruhan bukit ni jadi emas untuk aku simpan bukit ni, pastikan aku tidak akan simpan walaupun sedikit pun emas ini, melainkan aku akan ambil sekadar untuk aku melangsaikan hutang-hutang aku yang ada. Yang lainnya aku akan dermakan, sedekahkan ke depan. Nabi buat hakaza wa hakaza wa hakaza wa hunaka wa hakaza. Nabi tunjuk tangan dia kepada Abu Zar, aku akan bagi kat orang depan, orang belakang, orang tepi, orang bawah, orang atas, orang belakang. Semua maknanya aku tidak akan simpan sedikit pun gunung Uhud yang berbentuk emas tu untuk keperluan perut aku dan keluarga aku semata. Sebab Nabi SAW kata, al-aktsaruna humul aqallun. Orang yang banyak, orang yang mengumpul harta, orang yang menimbulkan harta untuk perut dia di dunia ni, maka esok akhirat dia menjadi orang yang paling sedikit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Abu Darda cukup takut mengumpul harta yang banyak. Tapi Nabi kata melainkan orang yang mengumpul harta bukan sekadar untuk kepentingan perut dia dan juga keluarganya, bahkan dia membantu kepada orang ni sikit, orang ni sikit, orang ni sikit. Orang tersebut dia kaya tapi dia bermanfaat, dia tak termasuk dalam kalangan orang yang sedikit di akhirat esok. Apa yang jadi? Maka Nabi SAW kata kepada Abu Dhar, wahai Abu Dhar, hang duduk di sini. Duduk di sini, jangan pergi mana-mana. Kemudian Abu Zar stay kat situ. Nabi pun summa madha min Abu Dhar. Kemudian Nabi pun hilang diri daripada Abu Dhar. Maka Nabi pergi kepada satu tempat. Abu Dhar pun dengar satu bunyi yang cukup menakutkan, seolah-olah ada orang membinasakan Nabi SAW. Dia nak pergi kepada Nabi SAW, tapi dia ingat Nabi kata la tabra, jangan sekali-kali hang bergerak daripada tempat yang hang duduk sekarang ni sampai aku hatta arja, sampai aku datang balik, sampai aku pulang kepada kamu. Dan selepas pada tu Nabi pun balik kepada Abu Dhar.
Maka ditanyakan Abu Dzar, apa yang terjadi tadi ya Rasulullah? Tadi Jibril alaihissalam turun ke aku, dan Jibril alaihissalam telah menyampaikan wahyu pada aku, dan Jibril alaihissalam mengungkapkan kepada aku bahawa seluruh umatku akan masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, tidak terkecuali seorang pun, melainkan orang yang syirik pada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Maka Abu Dzar pelik, adakah orang yang berzina juga masuk? Adakah orang mencuri juga masuk? Adakah orang tak puasa juga masuk? Adakah orang tak semayang juga masuk? Adakah orang tak bayar zakat juga masuk? Orang tak mau main masjid pun masuk ke? Nabi kata, "Na'am." Ya. Tapi sebelum nak masuk dalam syurga, Allah pasti akan seksa mereka terlebih dahulu dalam neraka. Dengan celupan daripada neraka, kalau mereka mati dalam keadaan tidak sempat bertaubat akan dosa yang mereka buat, dan selama hidup mereka tak pernah mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun, mereka kelak akan menjadi juga penghuni pada syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa kita nak kisahnya? Kalau kita dicelup sikit pun dalam neraka, biarlah tuan-tuan, jangan duk buat main-main dengan ayat macam tu. Kalau boleh kita tak mau tempuh neraka tu, kita nak jadi orang syurga. Maka nak jadi orang syurga, ni yang kita dah buat kerja ni, nak pergi masuk dalam syurga. Allah Subhanahu wa taala bawa mai satu tamsilan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang cukup panjang. Apa tamsilannya? Dia kata, ya Muhammad, cerita dekat umat kamu bahawa aku telah menyediakan kepada mereka satu jalan yang cukup lurus. Aku tak menyediakan kepada mereka jalan kiri dan juga jalan kanan, membuatkan mereka keliru nak pilih kiri atau kanan. Aku sediakan satu jalan saja, jalan yang lurus, yang hujung sana adalah syurga. Makasanya orang yang berada di atas jalan yang lurus ini, mereka pasti akan makan segala makdabah yang aku sediakan, segala hidangan yang aku sediakan. Antara hidangan yang disediakan Allah Ta'ala, beriman pada Allah, solat, puasa, zakat, haji, umrah, buat baik, jangan curi, jangan zina, jangan dapat masuk. Kalau kita ikut acuan tersebut, akhirnya kita akan masuk dalam syurga dengan panduan daripada jalan yang kita ikut tadi ni. Maka Allah Ta'ala telah pun membuat satu hadangan untuk kita daripada kita jatuh daripada syurga, daripada neraka. Jalan yang lurus, kiri dan kanan, Allah buat divider. Divider satu, divider dua. Untuk kita pasti jangan tergelecok. Tapi di sisi divider tersebut, Allah letakkan pintu. Ini tamsilan Allah pada Nabi, suruh cerita pada kita. Pintu. Di sisi divider tadi. Maka disediakan pintu tadi ni tidak berpintu. Pintu tadi ni tidak berpintu. Fahamlah? Payah nak jelas tu. Pintu tak ada. Mana ustaz ni? Dalam pintu tak ada pintu pula. Pintu tadi tak ada penutup pintu. Pintu tadi tak ada penutup pintu, cuma buah tirai. Tutup dekat tu. Dia buah sitron, dia buah tirai, dan di atasnya ada penyeru untuk hadir ke pintu tersebut. Penyeru tadi setan. Kalau kita nak angkat, nak semayang tarawih pada malam, setan tak ada, tapi nafsu ada. Mana selesai pada bulan Ramadan, maka setan akan panggil kita, buat apa semayang? Esok ni tu, esok semayang lah. Lah ni muda, relax dulu, relax. Tuan. Nabi SAW, dia jumpa daripada riwayat Buraidah. Buraidah kata ketika kami duduk dengan Nabi SAW, Nabi buat lawak macam lawak Piramli buat nujum 4 belalang. Tak sebutlah dalam hadis nujum 4 belalang tu dah. Nabi ambil satu benda, Nabi kata kat sahabat, mahaza, benda apa duduk dalam tangan aku? Sahabat nak main tengok. Nujum 4 belalang kan, dia bubuh belalang dalam tu. Hang cuba teka apa dalam tangan aku. Kalau hang pandai, maka 4 belalang pun takut hang ni kena dah aku belalang. Belalang, betul belalang. Tak apa tu betul, ini sahabat dia tak tahu benda apa yang duduk dalam genggaman Nabi. Maka dia angkat tangan, benda apa? Maka sahabat kata, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Nabi dia saja yang tahu apa yang berada dalam genggaman. Nabi angkat sebelah lagi, mahaza, dalam tangan yang kedua, Allah wa rasuluhu a'lam. Dah dua tak tahu, maka Nabi pun dia baling. Bahasa Kedah punggai. Punggai itu jauh dia. Dia baling batu yang pertama, sahabat tengok, oh batu. Jauh Nabi baling batu. Maka Nabi angkat yang kedua, Nabi baling pula. Tapi Nabi kadar baling tu yang dekat sikit pada yang jauh tadi. Oh dekat. Hampa nampak tak apa aku baling tadi? Semua pakai batu ya Rasulullah. Memang batu. Aku nak tunjuk pada kamu bahawa balingan pertama tadi itu adalah al-amalu. Itu merupakan angan-angan. Jauh angan-angan. Batu yang kedua tadi adalah maut. Adalah kematian.
Kamu berangan untuk jumpa Ramadan yang akan datang, belum pasti. Itu angan-angan yang langsung tidak pasti. Yang pastinya sekarang kita berada dalam Ramadan, yang pasti kita ligan, grab, ambil betul Ramadan 10 yang terakhir. Ligan mungkin ini yang terakhir untuk dalam hidup, senarai hidup kita. Mari kalau kita doangan kata tak bayarlah 10 ni, kita pergi cari baju raya jalan tak. Oh ramai tuan-tuan jalan tak. Hari ni 17 Ramadan nuzul Quran ni penuh jalan tak. Saya letih ni pasal baru balik pada jalan tak juga tadi ni. Aduh tu masuk kita. Tu yang salah dengan imam tadi kata letih ni je. Oh menyesal pergi jalan tak ni. Pasal orang perempuan kita abang kita try pergi lah. Okey try on. Menyesal tuan-tuan. Oh dia punya pack orang tu. Pak aku malam ni nak balik pula ni. Malam ni ada kuliah pula ni. Kita balik ni. Kan nak buka puasa tu ni kita buka kat rumah. Okey. Buka puasa kat rumah. Lepas tu siap sikit main sini. Letih jalan. Letih dengan orang jalan. Tuan-tuan tak apa. Itu jalan tak baby dah. Ini puasa kita. Kita ambil dia. Yang kalau kita kata kita nak jumpa, kita tak tentu jumpa, tapi sekarang ni kita kena ambil dah. Maka Nabi SAW cerita lagi, di atas penyeru tadi adalah syaitan. Syaitan akan tarik kita masuk dalam pintu tadi. Yang sebenarnya yang membuatkan kita masuk dalam neraka adalah kita sendiri. Kita sendiri yang tak mau makan solat tadi ni, maka kita hadir ke pintu tadi, kita pergi sendiri pergi buka pintu yang tirai tadi ni, bahkan kita sendiri pergi terjun masuk dalam neraka Allah SWT. Bukan Allah Ta'ala buat ke kita, kita sendiri buat ke diri kita. Tak mau ambil Ramadan, buat tak tahu ke Ramadan, tu diri kita. Cuba kita ikut jalan yang Allah Ta'ala sediakan tadi. InsyaAllah di penghujungnya adalah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala kata lagi kat Nabi SAW bahawa aku ni pemilik kerajaan yang cukup besar. Maka sebenarnya aku jadikan di dalam kerajaan yang besar ini adalah sebuah rumah. Dan dalam sebuah rumah tadi aku sediakan pelayan-pelayan yang telah membuat masakan yang cukup sedap lagi lazat. Kemudian aku sediakan seorang penyeru untuk panggil orang ramai semua masuk dalam rumah tadi. Mai makan saja makanan tu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Siapa yang mai makan, dia mendapat kelazatan, dia masuk syurga. Siapa yang tak mai makan, enggan mai makan percuma tadi ni, maka dia akan diazab Allah Ta'ala. Oh, nak ajak makan percuma pun payah tuan-tuan ni. Tuan-tuan buat buka puasa, ajak orang mai makan. Ada orang buat tak mau mai makan. Mai tu menerpa turun. Orang hak prima, hak kita tak tahu apa-apa semua. Nepal, Bangladesh semua turun mai. Kita tak marah sebab nak bagi mereka makan. Begitu juga Allah nak suruh kita makan ni, nak bagi syurga ke kita, kita buat enggan, buat tak tahu ke Allah Ta'ala. Takkan kita tak, Allah Ta'ala tak marah. Nak bagi makan percuma. Makanan tu apa? Solat, zakat, haji, puasa. Yang kita duk buat ni adalah makanan-makanan untuk kita masuk dalam syurga rupanya. Jadi kalau kita tak tahu ni sebenarnya makanan yang disediakan Allah, sebab tu kita malas. Cuba kita tahu ni makanan yang disediakan Allah. Mati esok aku ni confirm insya-Allah dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Tak nak kata confirm ahli syurga tu daklah, tapi mengharapkan dengan janji-janji yang Nabi buat ni, aku menuju ke arah tersebut. Rasanya insya-Allah jadi penghuni syurga Allah Taala. Hadis daripada Ibnu Mas'ud. Panjang juga hadis ni. Pukul 10 kita berhenti 5 minit. Hadis panjang tapi 5 minit kita buat insya-Allah. Abdullah bin Mas'ud seorang yang kecil, seorang yang kurus, seorang yang dhaif, seorang yang tak ada harta, dan seorang pengembala kambing pada kambing Abu Jahal dan juga Utbah dan kaum musyrikin Mekah yang memusuhi Nabi SAW. Nabi satu hari berjalan dengan Abu Bakar sampai dekat Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya Abdullah bin Mas'ud, boleh tak umai kat kami seekor kambing betina, kami nak perah susu dia minum. Abdullah bin Mas'ud kata, ni bukan kambing aku, ni kambing pada tuan aku. Tuan hang bukan ada, umailah sikit untuk kami minum. Dia kata tak boleh, Tuhan kepada tuan aku ni nampak. Oh kalau gitu bagi kepada kami ni kambing jantan. Hang nak buat apa kambing jantan? Kami nak minum susu pada kambing jantan. Abdullah bin Mas'ud, gila ke apa makan susu ni? Tercengang Abdullah bin Mas'ud, Nabi dengan Abu Bakar minta kambing jantan nak minum susu. Nabi pun godek kambing jantan tadi keluar susu. Tuan-tuan ada susu ke hak lelaki ni? Payah nak percaya orang lelaki ada susu. Macam tu juga Ibn Mas'ud. Tak boleh. Bukan takat Nabi makan kenyang, Abu Bakar makan kenyang.
Nabi bagi pula secawan besar dekat Abdullah bin Mas'ud. Dia maki ambil. Bagi juga kepada tuan kamu untuk minum susu daripada susu kambing jantan ni. Dia pun lagi kedua. Terkejut. Maka dia kata, siapa kamu? Muhammad. Apakah kamu Nabi yang diutuskan Allah? Ya, aku beriman. Amantu billah. Aku beriman pada kamu, Allah dan juga kamu. Abdullah bin Mas'ud terus terlibat dalam peperangan Badar. Dia ni orang yang penggal kepala Abu Jahal. Abu Jahal dibunuh oleh pemuda yang umur dia 15-16 tahun. Oi, 15-16 tahun jangan buat main. Tenaga pemuda ni tuan-tuan. Pemuda ni boleh mengalahkan Malaysia. Dia. Pemuda ni, dia tanya Abdul Rahman bin Auf, mana Abu Jahal yang selalu buat sakit Nabi? Dia kata tu duduk ujung. Dua orang pemuda adik-beradik Arfak ini telah pun menerpa dan pergi dekat dengan Abu Jahal. Cucuk Abu Jahal, cucuk rebah Abu Jahal. Dan dua orang tadi ni bila nampak orang dia ni duk serang Abu Jahal, maka musyrikin lain telah pun membunuh mereka berdua bahkan syahid. Bila dia jatuh, Abdullah bin Mas'ud pergi dekat Abu Jahal. Maka dia naik atas Abu Jahal. Maka Abu Jahal pun tengok dia. Abu Jahal kata, bukankah hang ni Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud? Ya. Adakah hang bukankah pengembala kami punya kambing? Ya. Oh, kalau hang nak main ni nak buat apa? Aku nak bunuh kamu. Kalau aku nak mati di tangan kamu sekalipun, aku tak heran lah. Sebab kamu kaum aku dan kamu seorang yang cukup dhaif. Tak ada rasa apa pun. Dalam keadaan begitu pun Abu Jahal cukup angkuh. Selepas dia kata macam tu, Abdullah bin Mas'ud pancung kepala yang kata Abu Jahal ni. Ambil kepala Abu Jahal ni, bawa pergi depan Nabi SAW. Nabi tengok, Nabi tanya tu kepala siapa? Dia kata ni kepala Abu Jahal. Nabi kata, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Haza Fir'aun ummati. Ni Fir'aun umat aku. Ni Fir'aun umat. Abu Jahal ni tuan-tuan. Pak nakan Nabi. Abu Lahab ni pak nakan Nabi. Angkat, tunjuk. Nabi kata ni Fir'aun daripada umat aku. Abdullah bin Mas'ud penggal. Maka yang kedua Abdullah bin Mas'ud menawan siapa dia? Abbas bin Abdul Muttalib. Juga pak saudara Nabi. Orang cukup kecil, mereka tak boleh percaya dengan akal logik untuk kata Abdullah bin Mas'ud ni boleh tahan Abbas bin Abdul Muttalib. Seorang yang cukup tegak, yang kuat. Maka ketika dibawa kepada Nabi, suruh Abbas bin Abdul Muttalib cerita, kenapa kamu mudah sangat ditawan oleh Abbas dalam peperangan Badar. Dia kata, Abdullah bin Mas'ud, dia pegang saja sebelah tangan dia dekat tangan aku, membuatkan aku menyerah. Kalau aku lawan dia ketika tu, dia dapat mematah-matahkan tulangku dengan tangan dia dengan begitu mudah. Nabi kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, jangan duk bangga sangat. Sebenarnya yang buat genggaman tersebut adalah para malaikat. Malaikat telah pun ikut serta dalam peperangan Badar dan juga peperangan Hunain. Maka yang buat bagi tertawan Abbas bin Abdul Muttalib adalah malaikat. Makanya itu adalah cumanya genggaman yang dibuat tadi adalah sebagai satu syarat untuk menawan Abbas bin Abdul Muttalib. Itu yang nama dia Abdullah bin Mas'ud. Apa kata dia? Satu hari dia semayang dengan Nabi SAW. 2 minit dia. Dia semayang belakang Nabi SAW, semayang Isyak. Lepas pada tu Nabi meluru pergi dekat dia, fa aqaza bi yadi Abdullah bin Mas'ud hatta kharaja ila al-Batha. Dia pegang tangan Abdullah bin Mas'ud keluar daripada masjid, keluar daripada Mekah pergi kat satu kawasan. Pergi kat satu kawasan Batha luar daripada Mekah. Riwayat yang lain mengatakan bahawa selepas sembahyang Isyak, Nabi berdiri dan Nabi bagi tahu dekat sahabat-sahabat, wahai para sahabatku, pada malam ni siapa nak ikut aku pergi baca Quran dekat makhluk yang nama dia jin. Oh, dia sahabat tak pernah dengar jin. Sahabat tak pernah Nabi ungkapkan perkataan nak pergi jumpa jin baca Quran. Semua tunduk tak angkat tangan. Nabi ulang kali kedua, siapa nak ikut aku teman pergi baca Quran dekat jin. Siapa pun tak angkat tangan. Nabi kata kali ketiga, siapa nak ikut pergi baca Quran dekat jin. Siapa pun tak mau angkat tangan. Nah kali Abdullah bin Mas'ud. Nabi pergi dekat Abdullah bin Mas'ud tengah pegang tangan dia. Nabi buat keluar pergi Batha. Lepas tu Nabi sampai kat satu tempat, Nabi buat satu garisan kat Abdullah bin Mas'ud. Buat satu bulatan, dia kata, wahai Abdullah, hang duduk diam-diam dalam garisan ni. Sat lagi hang jangan duk buat ramah. Bila seorang yang main makhluk yang hang tak pernah tengok ke apa, jangan duk buat bagi salam kat dia, buat tanya nama dia, main daripada mana, rumah tang mana, tadi makan apa, buka puasa dengan apa, jangan. Jangan duk buat tanya apa pun soalan, jangan. Naam ya Rasulullah. Maka summa mata Rasul sallallahu alaihi wasallam
Haitsu arada fa bainama ana jalisun fi qattin iza anna rijaluhum ka'annahum zuttun ash'aruhum wa ajsamuhum la ara auratan wa la ara qishran. Nabi hilang daripada aku, Nabi pergi kepada tempat yang Nabi nak tuju, nak pergi baca Quran dekat jin. Yang lah ni depa buat masjid jin. Situ tempat dah. Tengah-tengah aku duduk dalam garisan ni, Nabi dah pergi, tiba-tiba muncul seorang. Bila muncul seorang mai, dia bukan mai saja dekat aku, dia lalu tepi aku, dia tak masuk dalam pun garisan yang Nabi buat tadi, bahkan dia berhenti dan duduk bersila tepi aku. Aku jadi takut lah ketika tu. Dan aku tengok makhluk ni daripada atas kepala sampai ke bawah, semua bulu yang warna dia hitam. Aku cuba-cuba mengintai aurat dia, kok nampak kulit dia apa semua. Aku nak tahu dia manusia jadian ke apa. Aku tak nampak, bahkan aku nampak daripada atas kepala sampai ujung kaki dia hitam. Nama benda tu lah jin yang kita duk nampak hari ni tu. Orang hitam tu, hantu raya tu dah. Ada dah tu. Zaman Nabi tu dia ada dah. Kita baru duk tengok kan ni. Abdullah bin Mas'ud tengok duk sebelah dia dah. Tuan-tuan, gerun tak kalau kita boleh nampak kan? Tuan-tuan, kita orang kata semalam Lailatul Qadar sebab inna anzalnahu fi lailatul qadar. Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar, 17 Ramadan, 7 Lailatul Qadar. Nabi kata riwayat yang banyak asahnya 10 malam yang terakhir. Orang ni tak main semayang kat surau ni, tuan-tuan seorang yang main semayang kat surau ni. Assalamualaikum warahmatullahi. Semayang tahajud ni hati sepenuh pada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Buka mata Allah. Hitamnya, besarnya. Oh, Lailatul Qadar mana ni. Tengok sekali lagi, Allah besarnya. Gamak nak tunggu tak masa tu? Tak tunggu tuan-tuan. Cabut lari balik. Lailatul Qadar, apa Qadar? Tinggal. Tak pernah tengok makhluk yang macam tu. Tuan Guru Harundin pernah dicabar oleh makhluk ni tuan-tuan ni. Tengah duk berubat, dia kata hang hebat sangat. Kalau hang hebat sangat, kita jumpa 1 lawan 1. Tuan Guru cerita sendiri lah. 1 lawan 1. Tuan Guru tanya nak jumpa tang mana? Kita jumpa kat kubur dekat dengan terah jernah. Dalam tu kan kampung-kampung lama sikit situ. Tak tahulah lautan tu ada. Syarat hang pi seorang. Pukul 12 malam ke atas. Tuan Guru kata, ingat saya tak ada perasaan takut. Tu Tuan Guru, kalau Tuan Imam tobatlah. Dia kata jom kita jumpa. Kita kata Tuan, kita main berubat esok hari pula. Sebab kita tak mau dia dialog dengan kita. Tapi Tuan Guru ambil cabaran. Malam tu Tuan Guru pergi. Tuan Guru kata malam tu suasana dia memang memainkan peranan. Hujan renyai-renyai, macam drama. Tapi saya pergi dengan perasaan mestilah ada perasaan takut. Manusia akan tak lari pada, tapi dia gagahkan ketakutan dia tu, dia gagah. Tapi pergi seorang-seorang. Sampai kat kubur tu dia masuk juga pergi seorang-seorang. Sampai kat kubur tu dia, aku dah sampai. Mana hang? Oh, Tuan Guru, aku dah sampai. Mana hang? Kali kedua. Aku dah sampai ni. Hang mana? Dia tak main, dia tak berani. Umumnya dia main-main je dengan kita. Dia ni memang penakut tuan-tuan ni kalau kita berani dengan dia. Tapi kalau kita tunjuk takut dengan dia, dia main kita. Tuan Guru berada pada kemenangan yang pertama. Tapi memang menang selalu dah. Tapi tengok-tengok hari ni viral tuan-tuan. Viral Tuan Guru baca doa, pegang belakang Nilofa. Oh, semua kutuk dia kaumnya. Sebab pegang belakang Nilofa. Aduh, jadi punca. Tak apa, tu tinggal hebat tu. Kita balik main part, dia duduk seorang dalam garisan, dia nampak. Lepas tu, dia pergi ke Nabi SAW. Bila pergi ke Nabi SAW, dalam riwayat lain dia kata, ketika Nabi mula membacakan surah Al-Jin, nampak ni, jin-jin yang duduk di atas ni turun main ke bawah. Rumun Nabi sampai hitam punya tempat tadi yang Nabi duduk tadi. Maka timbul kegusaran dalam hatiku. Mereka ni mencelakakan Nabi SAW. Maka ketika itu, dia kata macam burung Raja Wali, burung cendrawasih ke apa lah. Dalam riwayat ni, huraian pada hadis ni, dalam Imam Tirmizi dia hurai gitu.
Burung yang tak pernah turun ke bumi ni, tapi malam tu dia turun mai rumun Nabi. Seolah macam tu. Ramai makhluk jin yang dengar Quran. Makhluk jin Islam ni dia suka dengar Quran. Kalau kita ni orang Islam sendiri tak suka dengar bahkan baca Quran, lebih teruk pada jin. Jemuan lah kita ni. Jemuan. Kena baca Quran. Maka bila hendak selesai, Nabi pun berdakwah dekat jin. Nabi pun balik. Nabi jumpa Abdullah bin Mas'ud. Dia tak bergerak pada tempat dia. Dia kata, aku nak bergerak semalam. Jangan gerak. Hang gerak, mesti jin akan mencari-carikan tubuh hang semalam. Nasib baik hang tak bergerak. Dia balik, dia masuk dalam bulatan, duduk dengan Abdullah bin Mas'ud tadi ni. Maka dia kata, wahai Abdullah bin Mas'ud, hang tengok keadaan aku. Aku ni letih nak mampus. Gitu. Letih sangat. Bukan letih nak mampus lah. Mampus tu kita. Aku ni letih sangat. Lepas tu dia tarik paha Abdullah bin Mas'ud, terus tidur atas paha Abdullah bin Mas'ud. Oh, Nabi dengan Abdullah bin Mas'ud. Kita tu imam, ambil paha Tok Bilal, tidur Tok Bilal kelepiak. Sepak, tak ada bantai. Tok Bilal tak ada bantai kan. Tapi Nabi tarik paha Abdullah bin Mas'ud, tak. Dia punya kepala dia tidur. Dan aku mendapati nafas Nabi tu kuat sebab Nabi letih sangat. Bukan nak kata berdengkok, tapi nafas dia kuat. Kita kalau letih sangat jalan kat jalan tar tuan-tuan, balik gomoy bantai tu. Esok ayat liuk penuh muka. Letih sangat nak kata hilang. Tengah-tengah duk riba Nabi SAW, mai pula makhluk yang cukup cantik lagi lawa. Tuan-tuan, bukan 5 minit, maknanya setengah jam. Nak perhabis kan nak berhenti? Perhabis ni, betul kita berhenti. Ampun, tarawih malam ni. Tang mana ada kita? Tang bantai tadi. Dekat dia nampak orang yang lawa. Satu taifah turun mai, satu taifah turun mai. Dia kata, aku tak boleh nak gambarkan cantiknya depa ni. Oh, cantik sungguh. Sampai kan dia duduk di kepala Nabi, seorang lagi duduk di kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan aku tengah duduk riba Nabi, aku tercengang ketika tu, aku terkejut, aku tadi dah tengok jin. Ni aku tengok orang cantik pula, Abdullah bin Mas'ud. Kemudian orang api duduk dekat ni, aku perhati dan aku dengar apa mereka kata. Dia kata, kami ni tak pernah jumpa manusia yang macam dia ni. Dia ni tidur dalam keadaan cukup letih. Tidur tapi dia jaga. Tidur tapi dia jaga. Zahirnya tidur, dalam dia berzikir, bertasbih, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini style Nabi tidur. Walaupun dia tidur macam tidur sungguh, tapi Nabi jaga. Membuatkan mereka ni boleh menurunkan wahyu pada Nabi SAW. Ya Muhammad, aku nak turunkan satu permisalan. Misal apa yang saya bacakan tadi, awal tadi. Aku nak bagi tahu kepada kamu bahawa Allah Ta'ala memiliki satu kerajaan yang cukup besar. Kabarkan kepada kamu punya umat. Dan dalam kerajaan besar, Allah binakan rumah. Dan Allah binakan dalam rumah tu pelayan-pelayan. Dan Allah sediakan makanan-makanan. Dan Allah Ta'ala sediakan kamu sebagai penyeru untuk orang main makan dalam rumah tadi. Makanya bila orang tu main makan dakhalal jannah, maka orang tak mau main makan fa'azabu bihi, akan diazab ke atas mereka, bagi tahu kepada mereka. Maka Nabi pun terkejut bangkit dan Nabi tengok balik Abdullah bin Mas'ud. Dia tanya, hang kenal tak siapa depa tu? Tak boleh nak jawab. Terkejut. Tak boleh nak jawab. Allah wa rasuluhu a'lam. Tu malaikat. Hang tahu tak misalan apa dia buat tu? Tak boleh nak jawab. Dia kata, kalau kita ni ikut acuan yang Allah Ta'ala suruh buat sekian, kita akan masuk dalam syurga. Kalau kita tak ikut acuan yang Allah tak suruh buat tadi ni, maka kita akan masuk dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tu je hasil yang Nabi dapat. Dan benda yang Nabi cerita kat kita ni cukup penting, nak bagi motivasi kepada kita ni. Yang benda yang kita buat ni bukan sia-sia. Benda yang kita nak bawa balik, yang pasti kita nak jadi penghuni pada syurga Allah Ta'ala. Orang Yahudi Nasrani, Allah Ta'ala kata kat mereka satu perumpamaan. Kamu ni diberi hidup yang panjang, sedangkan umat Muhammad diberi hidup yang pendek. Tapi kamu ni, aku upah kamu setiap amalan dengan satu qiraat. Satu qiraat, kamu setuju tak? Setuju. Panjang kamu hidup tapi satu qiraat. Umat Muhammad, aku akan berikan kepada kamu, sekali kamu kerja, aku akan bagi 2 qiraat. Mereka dengar tak puas hati. Pasal apa umat Muhammad dapat 2, kami dapat 1? Kita umat pendek ni Allah bagi Lailatul Qadar, bagi Ramadan, gandakan pahala. Ini kita dapat sebab umur kita pendek, mereka umur panjang.
Allah Ta'ala kata, aku kan Allah Ta'ala. Kamu kan bersetuju dengan benda yang aku syariatkan pertama tadi. Aku bagi kamu satu pahala, kamu setuju tak? Aku bagi tak? Bagi. Jadi aku ikut sukalah nak bagi kat mereka ni 2. Maka aku orang yang memberi. Maka kita menjadi umat yang cukup beruntung pada sisi Allah Ta'ala. Sebab jadi umat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.